Allahu Akbar. Rasanya makin kita berusia tuan-puan, makin maksud berusia tu, pengalaman hidup tu pun makin apa? Makin banyak lah kan ya. Nak compare kita masa umur 17 tahun dengan umur 70, banyak tak pengalaman 70? Banyak kan ya. Ini sejujurnya Ustazah cakap pada adik-adik yang muda-muda ya, anak-anak. Akhirnya kami benar-benar merasakan bahawa antara nikmat yang tidak boleh tidak kita nak, mesti ada nikmat tu adalah berkat. Bukan banyak, bukan soal banyak. Betul saya cakap, tuan-puan, duit 1 juta sekelip mata boleh habis. Kalau duit itu daripada sumber yang tidak diberkati, ya, cara penggunaan juga tidak diberkati, 1 juta sekelip mata. Dengan macam-macam cara Allah boleh ambil. Ya, tapi bila berkat, Masya Allah, Subhanallah, kita akan bertemu kembali dengan harta sedikit yang kita ada masa kat dunia. Kita jumpa balik, dia say hi kat kita masa kat akhirat. Kita jumpa balik. Ingat tak RM2 dulu, masa lalu tabung Masjid Al-Khairiyah? Kebetulan masa tu awak lelap, kata dia. Ya, lama betapa tabung tu kat kita kan. Orang sebelah yang kejut kan. Itu semua akan diungkit balik, disebut balik. Kita tengok, kita jumpa benda tu dekat akhirat besok kerana nilai keberkahan. Kita meninggal dunia, tuan-puan sekalian, tiba-tiba Allah perintahkan, Allah jemput pelawar, tawar kat kita, sila kamu naik syurga Firdaus. Lalu bertanya kepada Allah. Ini bukan Ustazah buat cerita, ini hadis Nabi SAW. Bertanya pada Allah, anna lihaza, ya Allah, macam mana aku boleh naik tingkatan ni? Macam mana aku boleh begini sekali dapat? Lalu dijawab, bistighfari waladika laka. Kamu ada anak yang sentiasa memohonkan keampunan untuk kamu. Masya Allah, berkatnya anak tu. Tuan-puan, tak payah tunggu kita mati, tengok masa kita hidup anak kita nak doa ke tak doa. Ya, lepas solat tengok anak yang tertib, ya, tertib. Lepas solat wirid sikit, zikir sikit, istighfar, dan kita tengok dia berdoa. Nampak anak berdoa lepas solat, insya-Allah ada bahagian kita dalam tu, insya-Allah. Tapi kalau langsung tak nampak anak kita tadah tangan, tak nampak anak kita berdoa, macam mana ada tak bahagian kita? Kebahagiaan kat mana? Sebab mungkin kita boleh bersangka baik, mungkin dia doa masa kat dalam kereta kot. Aduh, lagi senanglah doa lepas solat kan, ya, banding yang tengah sibuk-sibuk. Mungkin dia doa kat kita masa doa makan kot. Ada dengar orang berdoa makan? Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ada dengar? Tak ada. Marah orang nak makan tu panjang bona doa. Ya, simple-simple je doa nak makan ni. Jadi kita tengok, ni masa kita hidup ni anak kita tak doa ke lepas solat? Agak-agak ada tak bahagian kita dalam doa tu? So kita kena tanya. Allah tunjukkan, tuan-puan sekalian, yang Nabi sebut tadi, sampaikan seorang ibu dan ayah diangkat darjatnya, naik syurga yang lebih tinggi, bistighfari waladika laka, anak kamu penuh keberkahan. Anak kamu, Allah pimpin hati dia, Allah pimpin akal dia, Allah pimpin hidup dia untuk menghargai ibu dan ayah dia. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Anak saleh bila sampai usia 40 tahun, ya, inilah doanya. Bukan bermakna sebelum 40 tak boleh doa, silakan. Tapi yang teruknya dah umur 40 pun tak doa macam ni. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati
an'amta alayya wa ala walidayya, sehingga akhir ayat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat boleh rujuk surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini berkat anak kita tuan-puan, barakahnya anak. Kadang-kadang mak ayah kita baru meninggal sebulan 2, ya kita ingat tuan-puan. Ya, tapi kalau dah 10 tahun, dah 15 tahun, kadang-kadang ingat-ingat lupa. Suam-suam kuku. Dulu masa baru meninggal sebulan 2, hampir tiap-tiap lepas solat fardu kita akan hadiahkan, sedekahkan Al-Fatihah kepada mak ayah kita. Bahkan apa saja yang kita buat, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah pahala ini pada arwah mak dan ayah contoh. Ustazah hari tu minggu lepas pergi tengok tahfiz Madinatul Hufaz, tuan-puan dekat sangat ni, boleh datang ziarah lalu-lalu kat depan tu, tengok yang fasa kedua. Bila tengok tu, makin mana pembinaan tu progresnya, insya-Allah menjelang Ramadan, insya-Allah siap. Insya-Allah doakan ya. Jadi bila tengok tu memang dah naik kat tingkat atas sekali tu, berdoa, ya Allah, ini jariah ayahku, ini jariah mak aku. Sebab kita ni tak jadi sesiapa pun tuan-puan, kecuali ada banyak sebab juga. Ada mak ayah, ada guru, kan? Allah bantu kita, Allah tolong kita dengan jalan-jalan tadi. Jadi semua yang mengajar ustazah baca Quran, guru pertama adalah mak. Guru pertama mak selama 12 tahun. Ustazah tak ada belajar Quran, tajwid ke apa dengan mana-mana guru yang lain. Selama 12 tahun hanya mak dan abah. Tarannum baru ada guru lain. Ada almarhum dah, Tuan Guru Haji Saidin. Itu yang tarannum. Tapi untuk bacaan Quran, tajwid, baca Quran, khatam usia 6 tahun. Gigih mak tu kan, biiznillah khatam Quran 30 juzuk. Itu mak jadi guru. Jadi bila kita buat mahat tahfiz, yang kita nak jadikan generasi yang ada ni ahlul Quran, agak-agak jariah siapa kat situ? Mak dan ayah. Mak dan ayah, insya-Allah, semoga Allah menerimanya. Sama kita juga tuan-puan, kita nak anak-anak kita yang ada nilai keberkahan. Ingat pada kita, doakan kita. Akhlak dia, semuanya kita dapat pahala. Kita ajar dia adab masa dia kecil. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apabila Allah memberikan keberkatan kepada kehidupan kita, selesailah masalah kekurangan-kekurangan tadi. Dah berkat. Cuma nak cari berkat tu macam mana? Keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita. Tuan-puan, jangan bawa masuk apa-apa yang haram dalam rumah kita. Jangan bersarang apa-apa yang haram dalam rumah kita. Sebut bersarang takut sikit kan? Kita kalau sebut binatang-binatang yang menakutkan tu, kalau lah rupanya bersarang kat bawah tanah rumah kita tu, takut tak? Masya Allah, takut. Ustazah yang tanya pun takut dia. Tapi benda haram bersarang dalam rumah kita. Mungkin dilakukan oleh suami, isteri, anak-anak. Takut tuan-puan. Jangan dibiarkan, kena cegah. Dengan apa? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ambil peduli keluarga kita. Kita kena ambil peduli. Ini cabaran. Makna jangan dibiarkan. Jangan hanya biar anak-anak duduk dalam bilik, ikutlah tak apa benda. Itulah kerja dia ustazah, dia cakap. Dia tengok laptop je. Kena tahu juga apa yang dia tengok. Kalau setidak-tidaknya kita bagi tazkirah pada anak-anak kita. Sentiasa dibekali keluarga kita dengan tazkirah ringkas. Meraihkan anak kita pun belajar. Kita semua, ustazah, pesanan ustazah, konsisten tazkirah yang ringkas.